Okey, Dayang Nur Fatin ada soalan. Kalau nak copy software dari, nak copy data dari software lain dan paste ke Excel, macam mana nak masukkan data proper image box? Okey. So dia bergantung kepada data yang kita copy itulah dalam bentuk macam mana. Jadi dia tak ada orang kata apa, kita copy secara biasa boleh, tapi lepas tu memang ada modification yang perlu kita buat lah. Dan secara kebetulan lepas ni memang kita akan tengok topik tersebut. Ada function dalam Excel yang boleh kita guna untuk manipulate ataupun untuk modify. So secara umum saya boleh jawab untuk soalan ni, kita copy je dulu, tengok first time kita copy, dan kemudian kita tengok apa yang ada problem dan kita modify menggunakan function yang ada dalam Excel yang akan kita bincang sekejap lagi. Ya. Okey. Ataupun boleh bagi contoh, Dayan Nurul Fatin, contoh dari software mana? Contoh. Apa you boleh reply dekat chat ataupun you boleh buka mic, mana-mana pun boleh. Contoh dari mana? Kalau dari Microsoft punya produk biasanya tak ada masalah. Kalau daripada Microsoft Word, kalau daripada PowerPoint, agak senang sebab dia di bawah main produk yang sama, dia bawah produk yang sama, umbrella yang sama. Okay, so kita boleh continue. Contoh software Power Word Simulator, MATLAB software. Okay. Kalau MATLAB software, data dia boleh di copy secara direct lah sebenarnya. Ya, boleh di copy secara direct. Tapi macam mana pun kita tengok dulu. Sekejap lagi ya. Lepas ni mungkin boleh tanya soalan yang lebih lanjut bila kita dah discuss pasal transferring data daripada extract data yang kita, kalau topik kita ni extract data daripada website. Ini contoh yang saya bagi. Maksudnya sebenarnya nak mewakili ambil data daripada mana-mana source lah. Ya. So kita tengok. Okay, next kita tengok column pula ya. Column, kalau dekat sini this is column header lah. Ini column dan juga yang ni very straightforward, row. Dan juga column ni kita boleh extend dia dan kita boleh shrinkkan dia, dan kita boleh add column. Katakanlah kita dah ada data dekat sini. Okey, contoh saya letak satu ni. Okey, sheet 7 ni kita ada kita data 1, kita ada data 2, okey, and data 3. Rupanya ada satu lagi, data 2.2 dan data 2.3. So kita nak tambah dekat sini. Kalau kita nak tambah satu dan kita select satu, dan kita boleh insert untuk kita tambah kolom. Ataupun kalau kita nak tambah 10 kolom dekat sini, okey, kita pilih je tempat ni dan kita select berapa banyak kolom yang kita nak tambah ke kanan. Jadi kita nak masuk antara ni, kita tambah, boleh select banyak mana, dan banyak itulah yang dia akan tambah ya. So saya ulang balik, untuk tambah, kalau kita nak tambah satu, kita select satu kolom saja. Okey, insert, dia akan insert satu. Tapi kalau kita nak tambah katakan 3, kita pilih 3 kolom, 1, 2, 3. Dia akan tambah di sebelah kiri tempat yang kita pilih. Kata kita pilih I, J, K, maka dia akan tambah 3 kolom sebelum I, ataupun termasuk dengan 3 kolom sebelum I, antara H dengan I. So insert, dia akan tambah 3 ya, sebelum, jadi yang ni dah berpindah ke sini. Kalau kita nak tambah antara G dengan H, kita pilih H. Kita nak tambah 2, katakan pilih H dan satu lagi kolom dan kita insert. So dia akan tambah 2. Begitu juga dengan row, sama ya. Apa yang boleh kita lakukan dengan kolom, sama juga kita akan boleh lakukan dengan row. Okay, so dan intersection between column dan juga row, kita panggil itu adalah cell. Dekat sini ada cell ya. Ini kita namakan sebagai cell. Kalau ini nama column, ini kita nama row. Jadi kalau saya warnakan untuk nampak jelas ya. Ini column dan ini row. Okey. Dan ini adalah intersection ni adalah cell. Maknanya semua ni lah ya. Jadi setiap cell ni dia ada nama dia ataupun alamat dia. Dan alamat dia kita boleh tengok bila kita klik dekat sel, kita boleh tengok dekat sini. Boleh nampak saya buka sekejap. Boleh nampak dekat H4. Saya besarkan sikit. Okey. Jadi boleh nampak bila saya klik dekat sini,
klik dekat persimpangan tu, which is kolom adalah H dan 4, dan kita nampak dekat hujung tu di sini di kanan di bawah perkataan bawah clipboard ni, dekat sini dia letak H4. Bila kita klik je dekat bawah dia jadi H5, dia ikut solution, dia ikut tempat yang kita klik. Jadi katakanlah data kita berada jauh di bawah dekat line 1000, dekat bawah kolom A dekat line 1000. Jadi biasanya kita buat macam mana? Kita guna okey, saya pergi letak je lagi sekejap. Okey, katakanlah data kita dekat sini, data 1, data 2, katakan contoh. Kita biasa kalau kita nak pergi macam tu, kita akan gunakan scroll bar lah. Kita akan pergi cari, kalau data kita ada 3,000 ke 4,000, kita akan pergi cari kat bawah tu, kan? Jadi antara satu cara yang lebih cepat ialah kita guna, ini kita panggil name box. Kalau kita letak dekat kita letak mouse cursor kita dekat sini, okey, dan dia akan keluar nama name box. Name box ni boleh digunakan untuk kita pergi ke sel yang kita typekan dekat situ. Katakanlah kita ada A1000, kita tahu sel kita berada around 1000 macam tu, data kita. So kita letak A1000. So dia akan pergi terus dekat sel kita sebut. Jadi tak payah nak kalau kita data kita banyak lah. Especially kalau kita ada sampai hujung sana. Hujung sana apa sel yang paling jauh? Katakan ZZ. ZZ 1000. So dia pergi mana? Tengok ZZ sampai hujung ni ya. Ada lagi tak selepas ZZ? AA dah banyak lagi ni. Kita triple Z, kita tengok triple Z. Kita boleh tengok mana yang paling hujung. Okey, triple Z tak ada. Dia maknanya dia sebelum tu lah. Maksimum kolom kalau tak silap saya 256 ke? Dia ada maksimum kolom untuk Excel ni. 16,384 kolom. Itu kolom yang paling jauh lah. 16,384 kolom. Kita kena boleh ZZ ni mungkin tak ada. So katakan AZ. AZ ada lagi. Okay. So kita boleh pergi hujung kolom. Ya. Hari tu saya ada ternampak satu artikel. Okay, saya ternampak satu artikel daripada seorang pemimpin politik yang ini mungkin cakap pasal politik, yang saya nak cakap pasal point dia. Okay, yang pasal proses pendaftaran vaksin tu. Saya lupa artikel tu. Pasal pendaftaran vaksin, di mana dia mengatakan Microsoft Excel pun boleh buat dengan pendaftaran vaksin tu nak filter dan sebagainya. Sebenarnya kenyataan dia itu daripada sudut saya sebagai orang yang dah banyak guna Excel, agak tak berapa tepat lah. Dia betul tapi tak betul sepenuhnya macam tu. Apa yang dinyatakan tu betul. Sebab dia kata boleh digunakan untuk buat analisis dan sebagainya, betul. Tapi Excel ni dia ada limitation dia. Dia tak boleh data banyak sangat. Jadi dia ada limitation dia. Kalau you tengok tadi kita tekan ZZZ tak dapat sampai hujung tu kan. Begitu juga dengan row dia ada banyak. Jadi satu sheet ni dia ada sampai 1 juta row sahaja. Jadi dengan rakyat Malaysia yang 3 juta, 30 juta tu, jadi Excel dia akan jadi berat. Boleh dibuat secara teorinya boleh, tapi dia akan jadi terlampau slow, terlampau berat. Jadi limitation Excel macam tu lah. Dia tak adalah sesuai sangat. Boleh nak buat analisa boleh. In teori memang boleh nak buat analisa, tapi data dia mesti kurang lah. Dia tak banyak. Kalau tidak nanti dia akan ambil masa dan silap-silap dia boleh crash. Itu limitation Microsoft Excel. Dia logik lah, tapi kalau sekadar data tu sekadar 200,000, 10,000, itu dah ada masalah. Itu memang boleh dibuat dan bergantung kepada komputer yang kita gunalah. Kalau yang terkini mungkin laju lah sikit. Kalau yang agak RAM pun kurang dalam mungkin 4 ada lagi ke 4 gig sekarang ni. RAM kurang, especially RAM lah dengan processor punya speed ya. Yang tu kurang mungkin akan jadi slow lah. Kalau yang tu laju mungkin akan jadi laju juga. Tapi still limitation Excel tu dia tak boleh banyak sangat. Dan saya pernah sebenarnya buat
Microsoft Excel untuk satu application, dan bila banyak sangat dia akan jadi crash. So daripada situ saya belajar kita ada limit dia. Kita kena buat limit. Dia tak boleh orang kata apa secara blanket kita cakap Excel ni boleh digunakan untuk mana-mana. Dia ada limit dia. Ya. Dia sebenarnya mana-mana pun ada limit dia. Dan kita kena tahu sebagai pengguna, kita kena tahu ada limit dia. Apa limit dia yang ada. Okey. So itu untuk column dan juga row. Jadi row kita boleh tengok sampai bawah ni, dan katakanlah kita ada A 10,000, 1, 2, 3. okey. So dekat ni kita letak data kita kat sini. Okey, dan kita nak access, kita terus je type saja A 10,000, katakan A 9999 9,900. okey. Tengok dia pergi kat situ. So senang. Okey, itu row dan juga column. Dan cell tadi kita dah bagi tahu cell, dan juga range. Range ni banyak akan digunakan, especially kalau kita gunakan function Excel. Mana-mana function lah, kita ada banyak function lah Excel. Range ni antara salah satu daripada parameter yang perlu kita faham. Okey, range tu macam mana kita guna? Okey, kalau tengok dekat sini. Okey, saya clearkan balik. Range tu bila kita select more than one cell, dia akan jadi range lah. Sebenarnya range satu cell pun boleh jadi range, tapi range dia satu cell saja. Biasanya kalau kita select lebih daripada ini, dia akan jadi ini range. Range dia macam mana kita nak namakan range dia? Dia ambil yang paling atas, kiri atas dan kanan bawah. Macam tu cara nak namakan dia. Jadi kalau kita pergi dekat name box ni, kita letak A1, kita letak colon. Colon ni maknanya sehingga. Maksudnya sehingga, katakan kita letak B2. Kita enter, dia akan select A1 to B2. Ini maksudnya range. Kita nak select range dekat bawah A1000, kita nak pergi kepada C dan kolom C1005 katakan. So dia akan select 1000 A dan sampai word 5. So ini cara kita nak select range lah. Sama ada kita select menggunakan name box ataupun kita highlight saja dekat mana kita nak select. Cuma yang ni kalau kita select ini, kita kena check lah satu-satu kan. 1000 sampai 1005, kemudian C. Kita buat macam tu. Kalau kat sini kita kalau kita dah tahu dia punya range dia A1000 colon C1005. So kita boleh select terus. Ataupun 1006, kita boleh select terus kat sini. Lagi agak cepat lah, lagi cepat daripada kita select, especially kalau melibatkan range yang macam banyak macam tu kan. Daripada F kita nak cari, itu boleh membantulah. Okey, itu untuk range. Jadi setakat ni dalam masa sejam kita dah tengok asas ataupun term yang wajib kita tahu bila mana kita nak explore Microsoft Excel ni. Dan selepas ni apa-apa yang akan digunakan banyak akan refer kepada row, cells, range dan ataupun ribbon dan sebagainya lah yang ada kat sini. Okey. So barulah kita masuk kepada application. Macam mana untuk apply macam nak menggunakan Microsoft Excel ni. Yang tadi dah ada sikit-sikit. Ini kita akan masuk ekstensif sikit lah. Okey. Extract data from website. Ini salah satu daripada cara kita dapatkan data. Kita boleh copy macam yang siapa-siapa yang nak tanya boleh terus je letak. Nanti saya akan buka, ada soalan saya akan jawab mengikut pada masa yang sesuai. Ya. So macam yang Dayang Nurul Fatin tadi, dia tanya mengenai nak copy data daripada software lain masuk Microsoft Excel. So kebetulan yang topik kita yang kedua pada kali ini adalah untuk extract data daripada other sources. Contoh yang akan saya tunjuk adalah daripada website lah. Ya, okey. Kalau kita tengok, saya tutup ini Excel kejap. Data yang kita nak, contoh dekat sini. Saya copy different stock present kejap. Okey. So ini adalah data yang kita nak copy, contoh lah. Ya. Biasanya data yang kita nak copy, dia mesti berada dalam table. Contoh macam ni. Ini katakan ada 3 table. Yang kita nak copy cuma table yang kedua ni lah.
Ini contoh data dia yang kita nak copy. Salah satu daripada cara adalah kita copy paste je lah. Tapi copy paste ni kita takut akan kehilangan data. Ya. Ataupun kita takut kehilangan format dan sebagainya, dan kadang-kadang bila kita copy tu tak seperti mana, bila kita paste tak seperti mana yang kita tengok dekat data yang asal. Jadi untuk mengelakkan tu kita boleh guna Microsoft Excel punya feature export data from website. Okay. Yang first kali kita nak, kita kena copy data tu punya link dulu. Ini contohnya, ini saya letak data dekat my website. Okay. Kita copy, saya copy link ni dulu. Okay. Dan kemudian, okay, saya stop ini, kita masuk dalam Excel. Okay, jadi saya pergi kepada worksheet data 1 dan ni nanti Fajar boleh try sekejap lagi. Ya, yeah. Okay, worksheet data 1. Oops. Okay, saya dah copy tadi. So sekarang ni kita dekat worksheet data 1. Kalau siapa-siapa yang nak buat saya letak saya punya link data tu dekat sini. Okay. So siapa nak buat sekali boleh copy data tu. Okay, so apa yang kita buat? Kita buka satu worksheet. Okay. Dalam kes ni saya guna worksheet data 1. Okay. Dan kita pergi dekat tab. Kita letak dekat mana kita nak start data kita. Kita select cell mana nak start data. Kita katakan kita letak biasanya A1 lah. Ya. Kita pergi dekat data, tab data, dan tengok dekat sini. Dekat sini sebenarnya ada banyak, daripada table range, daripada web, daripada text, recent sources, existing connection. Ini kalau kita dah buat sebelum ni lah. Kita tengok daripada web, from web. Okay, select from web. Okay, from web dia ada basic, ada advanced. Biasa saya letak je basic lah. Advanced ni banyak dia punya ni. Ya, so boleh explore nanti, tapi kita guna tengok basic dulu. Kita pastekan address data kita yang ada dekat mana. Okay, dan kemudian kita klik on okay. Okay. Use anonymous. Okay, ini tak payah ada API dan sebagainya. Just anonymous boleh masuk. Okay, kemudian tinggal buat connection. Okay, nampak tak sekarang ni dia display table 0. Okay. Oh dia tak display dia kalau ni. Saya kena share balik lah. Sebab dia keluar window yang lain. Okay, saya share window yang display tu. Sepatutnya dia akan display this window. Okay, sekejap. Navigator Excel ni. Ni. Okay, boleh nampak Okay. Okay, so dia akan keluar window ni. Jadi dia nampak ada 3 table. Sebab tadi kalau kita check balik memang ada 3 table. Table 0, table 1 and table 2. Jadi kita pilih table mana yang kita nak nak extract data. Jadi yang kita table yang kita nak extract table 1 lah ya. Okay. Okay, so saya terus buat dekat sini. Dan kita balik semula kepada Excel. Okay, saya pilih table 1. Okay, dan saya load terus ya. Dan bila kita dah load, dia akan keluar data daripada table daripada web tadi ya. Dia secara automatik dia letak dalam bentuk filter lah. Filter ni nanti kita akan tengok nanti. Tapi yang penting kita dah berdapat transfer data tu exactly seperti mana yang di dalam website tadi. So dia akan keluar macam ni lah.
Ya. Kalau kita tengok, kita boleh check balik tadi, you boleh klik dekat my link tadi, Excel extract data tu .php, dia akan dapat display data yang sama. So boleh mana-mana website yang kita nak extract. Kalau kita nak extract list of students ke, list of books ke, list of item daripada Shopee mungkin, tak tahulah. Mana-mana as long as ada dalam bentuk table, HTML table. As long as dalam bentuk HTML table, kita boleh extract. Especially kalau data tu banyak, ya, kita tak nak mengelakkan kita tertinggal, better kita guna kaedah ni lah. Sebab dia akan direct ambil daripada website tu. Ya. So ini untuk step extract data from website lah. Okay, selepas ni kita akan gunakan tag function daripada apa sahaja data yang kita dapat daripada source yang luar, ataupun data tu memang dah ada dalam ni tapi kita ada beberapa benda yang kita nak buat. Jadi berdasarkan text function ni, kita boleh tengok, ya, beberapa function yang kita tengok yang disenaraikan kat sini. Ini sebahagian je, ya. Macam mana kita nak dapat ni, kita boleh pergi dekat click on this insert function. Okay, select kategori. Dekat sini ada banyak. Kalau all financial function, date, time, okay, Trigo, Math Trigo, statistical. Kita akan tengok banyak text, statistical, Math Trigo sikit je lah, ya. Text dengan statistical yang banyak kita akan tengok. Yang database ni saya akan biarkan je lah, ya. Semua ada kat sini, information on engineering, dan sebagainya. Ni so ada function-function yang kita boleh tengok dekat sini. So ini untuk step ni ataupun untuk topik ni, kita akan tengok text function seperti mana yang saya listkan dekat sini lah. Okay, dan kita akan tengok macam mana text yang kita dapat tu kita boleh tukar juga ke dalam bentuk kolom. Okay. Contoh, kita ambil concat. Concat ni concatenate, di mana kita nak combinekan teks yang ada untuk menjadikan teks tu lebih panjang, ya, ataupun kita nak sambung beberapa teks lah atas beberapa alasan. Ni contoh yang saya boleh bagi. Okey, kita tengok dekat data tu, Okey, data tu semua boleh tengok, boleh buka semua Excel yang download tu. Saya dah letakkan maklumat dekat sini. Okey, sekarang ni contoh kita nak guna concatenate lah, concat dekat sini. Dia punya ejaan dia CONCAT. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ini dan macam mana kita nak guna. Okey, kita pergi kepada data tu punya worksheet. Okey, kita letakkan, katakan kita letak header, kita boleh header terus, dia akan listkan yang mana yang dekat dengan apa yang kita header ni lah. So double klik dekat sini. Okey, salah satu cara kalau kita tak faham ataupun kita tak tahu ini buat apa, kita boleh klik dekat sini. Dia akan ada explain dekat sini. Concatenate a list of range or text string, dia akan campur-campur. Kalau kita letak dekat sini A, kita letak kat sini B, dia akan keluar bawah tu. C, dia akan sambung-sambung lah. Ya? Tapi kita tak nak yang ni, kita cuma tengok ni untuk sebab nak tahu apa dia. Sebab kalau dah biasa, you cuba boleh terus. Ya? So kalau kita nak sambung, contohnya sekarang ni saya nak combine student name dan juga group. Saya nak combine student name dan juga group. So saya letak dekat sini. Okay. Dan kita letak student name, koma, group, nak sambung dengan apa lagi, koma, dan seterusnya lah. So katakanlah kita sambung dua ni. Jadi nampak dekat sini, student 1 terus sambung dekat sini. Nampak macam tak menarik. Katakanlah kita nak tambah student 1 in group, contohnya. Jadi kita boleh combine dengan text dekat sini, dengan memisahkan parameter dia menggunakan string, ya. Student 1 from group, the type saja from group, dan space supaya dia tak bersambung dengan sebelum from ni. Saya nampak kita ada space. Saya cuba besarkan sikit lah. Okay, dan selepas group pun kita ada space. Jadi bila kita tengok dekat sini, kita akan nampak ada space student 1 from group EE 23 tak apalah, 231 3A. Okay, so menggunakan concat function. Jadi kita boleh sambung mana-mana yang ada keperluan untuk sambung beberapa teks ataupun beberapa content of cell.
Tak kisahlah text ke number ke, boleh kita content offset, kita boleh sambung. Dan kita boleh mixkan juga dengan text yang kita create sendiri. Ya. Okay. Yang ni mungkin saya akan berhenti sekejap lagi dalam 11 suku, so that you all boleh mungkin boleh buat untuk buat apa ni, macam exercise jugalah untuk check. Kita pergi tengok lagi beberapa lagi. Exact ni untuk apa? Exact ni untuk buat comparison. Exact ni comparison